A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya, yang mana insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan mengenai bab tanaqud. Bab tanaqud. Kita sebelum ni dah pun mengetahui mengenai qadiyah-qadiyah, iaitu qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah. Lepas tu kita tengok lagi pecahan qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah terpecah pada dua, iaitu muttasilah dan juga munfasilah. Maka kita telah pun melihat contoh-contoh bagi kesemua qadiyah-qadiyah tersebut, yang mana pada muka surat sebelum ni kita tengok bagaimana terbentuknya ayat-ayat tersebut. Dan sebelum ini hanyalah pengenalan sahaja sebenarnya. Nak berkenalan dengan qadiyah-qadiyah, dan kita kenal apa itu qadiyah. Kerana mengenali qadiyah adalah satu benda yang sememangnya penting untuk kita belajar bab-bab seterusnya. Seandainya kamu gagal mengenal qadiyah, kamu juga gagal untuk melakukan ataupun menggunakan ataupun melalui bab-bab seterusnya. Kamu memang akan bermasalah seandainya kamu nak masuk bab tanaqud, akas maupun qiyas. Memang akan bermasalah seandainya kamu tidak mengetahui bentuk-bentuk qadiyah tersebut. Maka mengetahui bentuk qadiyah adalah perkara yang wajib pada kita sebagai penuntut ilmu mantiq. Baik. وهذا اليوم نحن نتكلم عن تعريف القضية. تعريف القضية تناقض في اللغة dalam bahasa ialah huwa ithbat الشيء ورفعه كإثبات الزوجية للعدد ورفعها عنه, yang mana diisbatkan sesuatu dan mengangkatnya. Warafa'ahu ini dalam mantik iaitu mengangkatlah kan, kalau ikut. Tapi kalau ikutnya dia ni rafa' disebut sini maksudnya menafikan, isbat satu, nafi satu. Ka itsbatu az-zawjiyah, seperti contohnya isbat zaujiyah genap pada bilangan dan mengangkat rafa'aha anhu. Apa rafa'ahu zaujiyah? Maksudnya satu dia ni dari bahasa je lah. Ambil dulu senanglah, asal cerita ambil isbatu zaujiyah lil adad wa rafa'anhu. Yang mana nak tanaqud ini dia kata dia rafa' daripada isbat tadi. Amma tanaqud fi istilah manatiq fa ilaika bayan. Yang manakala tanaqud dari sudut istilah manatik, ahli mantik akan jelaskan selepas ini. Huwa ikhtilaf qadiyatain fil kayf ma'a sidq ihdahuma wa kadhb al-ukhra da'iman, iaitu ikhtilaf qadiyah, berbeza ataupun berlaku khilaf antara dua qadiyah pada kaif. Ingat, kaif iaitu kualiti. Kualiti, apa itu kualiti? Iaitu dikatakan dia apa itu kualiti, kaif, iaitu mujabah dan juga salibah. Kalau dikata kam, ingat kam iaitu kulliyah atau juz'iyah, iaitu kuantiti. Itu beza dia. Baik. Ma'asid ihdahuma, yang mana dia membenarkan salah satu daripada keduanya, wa kadzbul ukhra, dan dia mendustakan yang lain, daiman, selama-lamanya. Maksudnya satu qadiyah yang benar, sidq, dia menghasilkan satu qadiyah yang kazib selama-lamanya. Dia nak selama-lamanya, dia akan menjadi kazib tadi. Kalau satu yang benar, maka dia akan menghasilkan satu qadiyah yang dusta ataupun salah lah. Baik, seterusnya kita tengok muhtarizatut ta'rif. Muhtarizatut ta'rif ialah ringkasan ataupun cerita mengenai ta'rif tadi, ataupun syarah ta'rif. Syarah ta'rif, kalau tanya syarah ta'rif atau waddi'ani an kalimatu atau murad bil kalimatu hadza wa hakaza, itu adalah mengenai muhtarizat ini.
Maka dikatakan ikhtilaf al-qadiyatain itu, apa ikhtilaf qadiyatain itu keluarlah bila kita kata mestilah tanakut ini ikhtilaf qadiyah. Dikata ikhtilaf qadiyah, maka keluarlah ikhtilaf ghair qadiyah. Maka kita boleh fahamlah bahawa mestilah tanakut itu adalah melalui, yang boleh melalui tanakut adalah qadiyah. Yang mana sebelum kita tahu dah, qadiyah mestilah berbentuk penyata, ayat penyata lengkap lah. Ayat tadi mestilah yang lengkap. Itu dipanggil ikhtilaf qadiyah. Ikhtilaf qadiyah dikata kalau bukan qadiyah maka kita tak boleh bincang dalam tanakut. Ka ikhtilaf al-mufradain, seperti ikhtilaf mufrad, ikhtilaf juga tapi mufrad. Apa yang mufrad ni? Contoh dia kata misal Muhammad la Muhammad. Muhammad itu adalah lafaz mufrad yang kita belajar sebelum ni, lafaz mufrad. Maka kita tak, walaupun sekalipun kita boleh tanakutkan dia, nakitkan dia boleh, tapi tak mendatangkan dia tak menjadi, tak boleh kita katakan dia sebagai tanakut, kerana Muhammad lah Muhammad, tidak, dia bukan al-qadiyah, tidak, bukan penyata. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Sebabnya kata Muhammad lah Muhammad, Abi apa ceritanya? Tak ada cerita. Maka dia tak boleh dimasukkan dalam tanakut. Wa ikhtilaf al-mufrad wal qadiyah, berbeza juga ikhtilaf mufrad wal qadiyah. Muhammad Umar laysa biqaim. Muhammad dia berbeza pada mufrad dan qadiyah pun tak boleh. Dia pertama Muhammad, lepas tu dijadikan tanakut bila tanakut Umar laysa biqaim. Apa pula? Walaupun Umar laysa biqaim itu adalah qadiyah yang lengkap, tetapi dia tak ada kaitan pun dengan Muhammad. Dia adalah berbeza keadaan lah. Maka tak ada kaitan. Wa ikhtilaful murakkabat al-insya'iyah, begitu juga insya'iyah ni sebenarnya yang kita dah terang dalam bab sebelum ini dah, sebenarnya misal ijtihad la tal'ab, tak ada kaitan lah. Baik, kita terus kepada muka surat yang seterusnya. Fil kaif akhraja ikhtilaf al-qadiyatain fi ghair al-kaif. Maka bila dia kata pada kaif dia sebut iaitu quality, maka keluarlah ikhtilaf qadiyah bukan kaif. Bukan kaif, kita tak masuk dalam tanakut. Ka ikhtilafihima fi mawdu' aw mahmul, seperti dia berkhilaf pada mawdu' dan juga mahmul. Aw zaman aw makan aw ghair dhalik min anwa' ikhtilaf fi ghair al-kaif. Yang mana syarat dia kata bukan dia berkhilaf pada kaif, tapi dia berkhilaf pada benda lain, maka tidak berlaku dalam tanakut. Tidak berlaku tanakut, kerana dalam tanakut yang berlaku ikhtilaf tadi fil kaif. Fil kaif saja dia kata. Nanti kita akan tengok pada muka selepas ini, iaitu syurutut tanakut. Yang ini akan dicerita balik dalam syurutut tanakut nanti, insya-Allah. Tapi dia cerita jugalah sikit sini, dia kata wa dzalika misl Muhammad mawjud. Contoh dia Muhammad mawjud ay fil bait. Dia itu dia ada Muhammad ada di rumah, dia kata. Maka Muhammad laisa mawjudan, Muhammad tidak wujud, dia kata. Ay fil ma'had, tapi di ma'had. Maka ikhtilaf makan di sini. Maka ikhtilaf makan tidak berlaku dalam tanakut. Kalau seandainya kita kata Muhammad mawjudan fil bait, maka Muhammad laisa mawjudan fil bait. Itu baru betul. Itu baru tanakut. Tapi kalau dalam kita kata Muhammad mawjud ai fil bait, dia ada di rumah, maka kita dia kata kalau kita kata Muhammad laisa mawjudan fil ma'had, maka itu tidak berlaku dalam tanakut. Dia suatu cerita lain-lain, tak berlaku dalam tanakut. Wa misal Muhammad musafir ay ghadan. Muhammad laysa musafiran ay al-an. Muhammad musafir ghadan. Tapi dia kata tanakut dia adalah Muhammad laysa musafir al-an, sekarang pula. Esok sekarang. Jadi bila begitu keadaan, maka dia kata tidak boleh. Kalau seandainya Muhammad musafir ghadan, maka tanakut dia Muhammad laisa musafir ghadan. Itu barulah dipanggil tanakut. Tapi kalau ikhtilaf macam ni selain fil kaif, maka dia tak
Tak boleh. Ini syarah ta'rif ni. Baik, tengok baik. Baik, as-sidqu li ihdahuma wa kadhibul ukhra, membenarkan salah satu dan keduanya dan mendustakan yang lain. Yakhruju ikhtilaf al-qadiyatain fil kayf ma'a sidquhuma ay كذبهما كأن كان اختلاف القضية في الكيف محمول مثلا مثل محمد كاتب على علي ليس بكاتب فهاتان قضيتان قد يصدقان وقد يكذبان ومعلوم أن النقيضين لا يصدقان ولا يكذبان أي لا يجتمعان ولا يرتفعان. Baik, dia kata keluarlah kita ceritakan qadiyah pada kaif tadi bersama benar ataupun tipu tadi, dia kata. Maka kalau seandainya kita dia syarat dia kata benar, satu benar maka satu salah. Satu benar satu salah. Kata hasil qadiyah yang salah. Maka dia kata kalau seandainya tak berlaku begitu maka tak boleh. Contoh, kita tengok contoh terus. Muhammad katib, Ali laysa bikatib. Sudah. Muhammad katib, Muhammad penulis, betul. Muhammad penulis, dia kata Ali laysa bikatib, pun betul dia kata Ali bukan penulis. Maka dia kata kedua-dua qadiyah ini benar. Ni cerita pasal qadiyah. Kedua-dua qadiyah yang kedua-duanya benar. Maka ini boleh jadi, dia kata boleh jadi juga kedua-duanya salah. Muhammad katib, Ali bikatib, boleh jadi juga salah. Maka dia tidak boleh. Sebenarnya dia berkait dengan fil kaif tadi, iaitu ikhtilaf fil kaif tadi. Jadi di sini dia kata mestilah kedua, salah satunya benar dan satunya adalah salah. Kalau benar maka qadiyah yang satu lagi mesti salah. Bahkan syarat yang seterusnya adalah daiman, selama-lamanya. Dalam ta'rif kata apa yang selama-lamanya ini, iaitu kharuju ikhtilaf qadiyatain fil kaif ma'a sidqi ihdahuma wa kazibul ukhra la daiman bal ittifaq mithl. Baik, keluarlah ikhtilaf qadiyah pada kaif bersama benarkan salah satu keduanya, wa kazibul ukhra la daiman, yang mana tidak daiman. Dia syarat dia mesti daiman, dia kata. Kalau yang tak daiman tak boleh berlaku dalam tanaqud, dia kata. Bahkan ittifaq pun tak boleh. Contohnya ba'dul insan haiwan, setengah manusia haiwan. Setengah manusia haiwan. Ambil dulu. Dia kata ba'dul insan laisa bihaiwan. Setengah manusia bukan haiwan. Fal qadiyatan ikhtilafatan fil kaif. Kedua dia kata betul, dia kata yang tadi ikhtilaf pada kaif. Wa sadaqat ahaduhuma wa kadhibat ukhra. Dia membenarkan salah satu keduanya dan mendustakan yang lain. Yang satu lagi dustalah. Dia kata wa kadhibul ukhra fil mithal alladhi ma'na innama huwa li khasfil maddah. Dia kata sebenarnya dia kata kali ikut qadiyah ini, kali ikut kita qadiyah ba'dul insan, setengah manusia haiwan, ba'dul insan lain sampai haiwan. Dari sudut makna dia adalah salah. Dari sudut makna salah, setengah manusia haiwan dan setengah manusia bukan haiwan, salah. Kerana kullu insan berhaiwan adalah haiwan. Jadi tapi dia kata di sini cerita dia benar tak benar ni ialah dia kata yang mana daiman itu, iaitu dia membenarkan membenarkan dari satu kedua-duanya. Dia kata wa kazibul ukhra, dia dan yang satu lagi ada perkataan fil kaif, iaitu laisa tadi. Dia berbeza tu kan. Tapi dia kata ini tak boleh berlaku. Kerana apa? Kerana mana ni? Fala tanaqub bainal mana dah? Hilang. فالقضية اختلافات في الكيف وصدق ومع ذلك فلا تناقض بين الجزئية موجبة وجزئية سالبة لأن صدق إحداهما وكذب الأخرى في المثال الذي معناه. Dia kata maka dia kata juz'iyah mujabah dengan juz'iyah salibah tidak boleh berlaku tanaqud.
Kerana kedua-duanya salah sebenarnya. Kalau kita tengok dari sudut makna, kedua-duanya adalah menjadi salah. Sepatutnya tadi satu betul dan satu adalah benar. Dia kena macam tu dia kata. Sepatutnya. Baik. لأن الصدق إحداهما وكذب الأخرى في المثال الذي معناه إنما هو لخاص المادة. Kerana apa? Kerana dia mengkhususkan lagi maddah tadi. Dia cerita balik kepada cerita yang pertama tadi, qadiyah yang pertama tadi. Dia cerita balik. Tapi maksudnya qadiyah yang pertama dah salah dah. Dia cerita balik kepada qadiyah yang salah tu, dia khususkan lagi kepada qadiyah yang salah. Maka dia kata salah. وهو أن الموضوع فيهما أخص من المحمول فلو كان صدق إحدى الجزئين وكذب الأخرى دائما ومطردا كما صدقت الجزئيتان في المثال بعد الحيوان الإنسان بعد الحيوان ليس بإنسان لأن النقيضين لا يصدقان وعلى هذا فلا تناقض بين الجزئية موجبة وأخرى سالبة. Dia kata tak bolehlah, kesimpulannya tidak boleh juz'iyah mujabah dengan juz'iyah salibah. Misal akhar, contoh yang lain dia kata wal insan haiwan wala syai' min al insan bihaiwan. Semua manusia haiwan. Semua manusia haiwan. Wala syai' minal insan bihaiwan. Ada satu pun daripada manusia melainkan haiwan. Al-ula ka kulliyah mujabah wa thaniyah kulliyah salibah. Wa sidqu ihdahuma wa kazibul ukhra. Dia kata ke satu benar dan satu salah. Ni di sudut qadiyah tadi. Sebab apa? Sebabnya bila berubah dari sudut kaif itu, maka dia kata satu benar satu salah dari sudut formula dia lah, teknik dia tu. Dia kata angka satu benar satu salah. Dia kata wa ma'a dhalika fala tanaqud bainal kulliyah mujabah wa kulliyah salibah li'annahuma, maka dia kata tapi tetap juga tak boleh berlaku tanaqud di antara kulliyah mujabah dan kulliyah salibah. Kenapa? Li'annahuma qad yakziban fi mithal kull haiwan insan wala syai' min al haiwan bi insan wa naqidan la yakziban. Dia kata kenapa? Kerana dari sudut maknanya, dia telah membawa makna kedua-duanya benar. Dari sudut makna, dari sudut tekniknya, dari sudut formulanya betul dah, tukar kaif betul dah, tukar kaif. Tetapi dari sudut makna dia tak boleh. Kerana dari sudut makna dia kata semua manusia haiwan betul. Dan bila kita tukar kepada kulliyah salibah, dia jadi wala syai' minal insan bihaiwan. Semuanya daripada tidak ada satu pun daripada manusia ada haiwan. Tidak ada satu pun daripada manusia melainkan dia haiwan. Maka bila kita kata betul lah. Jadi bila kita kata betul, maka kedua-duanya betul, maka dia bukan tanaqud. Kerana dia ikhtilaful qadiyah, dia nak berbeza qadiyah tadi. Ya, nampak? Baik. Seterusnya kita pergi kepada syurutut tanaqud. محصورة كلية وجزئية إن كانتا شخصية أو مخصوصتين فلا بد مع اختلافهما في كيف واتحادهما في 8 أمور. Baik, dia kata mestilah semua tadi qadiyah tadi mestilah melalui sama ada dia maksurat kulliyah atau juz'iyah, dia menghasilkan juga syakhsiyah atau makhsusah. Fala budda, mestilah semua tadi saya cerita, semua tadi kulliyah, juz'iyah, syakhsiyah dan makhsusah, dia mestilah melalui ittihad, persamaan dari sudut ittihad duhama fi mawdu'. Yang pertama, mestilah kedua-dua qadiyah tadi sama dari sudut mawdu'. Contoh dia bagi pada buku kita tu dalam muka 25 itu. Misal Muhammad fahim fa idza ghayyat al-mawdu' ala lays bifahim lam yaqa' at-tanaqud. Kalau kita katakan ghair mawdu' ala laysa bifahim, maka bukanlah mawdu' dia kata. Maka kalau kita kata Muhammad fahim, maka tanaqud dia mesti Muhammad laysa Muhammad fahim.
Maka barulah jadi tanakut. Tapi kalau kita kata Muhammad fahim, tiba-tiba tanakut dia Ali fahim, dah tak boleh. Dia kata misalnya yang pertama ittihad mawdu', yang kedua ittihad fi mahmul. Misalnya ittihad ka'an taqul Muhammad fahim, fa idza ghayyat al-mahmul wa qulta Muhammad laysa bi na'im, lam yaqad tanaqud. Tiba-tiba ditukar daripada Muhammad fahim tadi, tiba-tiba ditukar, dia kata Muhammad laysa bi na'im, Muhammad tak tidur. Maka dari sudut mahmul dia, maka dia tak ijtihad. Baik, syarat yang ketiga adalah ittihad syarat. Mestilah ittihad syarat. Syarat dia adalah mesti sama. Contoh dia bagi an-najah halifuk fi imtihan idza anta qad zakarat wa fi halat السلب نجاح ليس حليفك في امتحان إذا أنت أحملت فلا يقع التناقض لا اختلاف شرط. Sebabnya dia kata dia mestilah ittihad pada syarat dia. Kalau ahmalat maka kedua-duanya ahmalat. Kalau halif maka kedua-duanya halif. Kalau seandainya dia bercanggah begitu maka tak boleh. Kalau kita satu halif satu ahmalat maka tak boleh. Sekalipun dari sudut kaif dia berupa tadi, tapi dari sudut syarat dia adalah tidak menepati, tidak sama, maka tidak boleh. Syarat yang keempat adalah ittihad zaman. Mestilah sepakat pada zaman, sama dari sudut zaman. Kalau kedua-dua qadhiyah tanaqud sebelum tanaqud dan selepas tanaqud, iaitu contoh yang di sini tu Muhammad naim taqsul lailan, Muhammad laisa binaim taqsul nahar. Kita katakan Muhammad tidur pada waktu malam, maka tanakut dia kata di sini, tanakut yang salahnya dia kata Muhammad laisa binaim taqsudun nahar, Muhammad tidak tidur pada waktu siang. Udah, siang dengan malam adalah tidak sama dari sudut zaman. Sedangkan sepatutnya ayat dia mudah saja, dia perlu betulkan dengan Muhammad naim taqsudu bil lail, maka tanakut dia adalah Muhammad laisa Muhammad naim bil lail, Muhammad tak tidur malam. Maka itu adalah barulah ittihad zaman. Ini bagi contoh yang salah. Kamu mesti tahu mengenai contoh-contoh ini, kerana boleh jadi dia minta contoh ataupun dia minta syarat ma'al misal. Dia minta syarat bersama dengan contoh. Maka kamu perlu perlu tahu yang ayat-ayat yang salah ini. Kerana kalau kata hafal, kita dah hafal daripada qadhiyah dalam bab qadhiyah sebelum ni, dalam qadhiyah hamliyah dengan syartiyah kita dah ada qadhiyah, maka cuma hanya perlu tukar saja dengan biar jadi salah. Jangan jadi betul salah lah. Kalau betul salah dalam contoh ni. Kerana dia nak contoh yang salah. Baik, ittihadul makan. Misalnya ittihad pada makan, dia kata Az-Zaid jalis taqsudu bil bait, Zaid laysa bijalis taqsudu fis suq. Yang dia kata tempat dia berbeza, iaitu tempat yang pertama tadi adalah fil bait, yang kedua fis suq. Maka tidak dibenarkan pada tanakut. Pada muka surat seterusnya iaitu 26 itu kita tengok ittihadu idhafah. Istilah ittihad pada idhafah. Contoh yang diberi misal Muhammad abali Amr, Muhammad laisa Aba Bakr. Satu disandarkan kepada Umar dan satu disandarkan kepada Abu Bakar. Maka di sini tidak boleh. Kalau satu Abu Bakar maka Abu Bakar, satu lagi juga mesti Abu Bakar. Yang ketujuh ittihad al-quwwa wal fi'l. Mestilah ittihad quwwah dengan fi'il itu mestilah sama. Contoh diberi misal dawa fi al-zajaja mazil li'alam bil quwwa atau ad-dawa fi az-zujaja laysa bimazil li'alam at-taqsud bil fi'l. Maka dia mesti, kalau seandainya ittihad fil quwwa maka kedua-duanya mesti ittihad fil quwwa. Kalau ittihad fil fi'l maka kedua-duanya mesti ittihad fi fi'l. Yang ini cerita quwwah dengan fi'il ni dah cerita pada bab qadhiyah hamliyah, pada pengenalan qadhiyah lagi. Jadi kena rujuk sana. Baik, yang ke-8 ittihadul kulli wal juz'i, iaitu sama dari sudut kulli dan juga
juz'i. Misal zunji. Az-zunji aswad taqsudu ba'd zunji. Az-zunji laisa bi aswad taqsudu kull zunji. Kita zunji, benda zunji ni. Zunji ni negro. Negro tu dinamakan zunji. Dia kata maka hitam, orang negro ni hitam. Maksudnya setengah negro. Kalau kita kata setengah negro, az-zunji laisa bi aswad taqsudu kull zunji. Maksudnya kalau kita kata tanakuk dia bukan semua zunji, semua zunji adalah gelap. Satu kata bukan, satu kata ya, maka tidak dibenarkan. Tak boleh macam tu. Dia kena kedua-duanya mestilah kulli dan kedua-duanya mesti juz'i dia kata. Dan mestilah syarat ke-8 syarat ini mesti terangkum dalam qadhiyah yang ingin ditanakutkan nanti. Ingin di tanakut, melalui tanakut tadi mesti cukup dengan syarat ke-8 ini. Tapi di sana ada ulama yang hanya meletakkan 2 syarat, lagi simple daripada 8 syarat yang panjang tadi. Tapi kamu tak boleh kata saya tak nak menghafal, salah. Kerana kamu mesti mengetahui kedua-dua syarat ini. Ada yang meletakkan dengan 8 syarat dan ada yang meletakkan dengan 2 syarat. Yang maksud kalau yang ditanya soalan 2 syarat, mudahlah kita. Sebab 2 syarat ni lagi mudah daripada yang 8 tadi. Dari sudut jumlahnya pun banyak. 8 tu daripada 2. Tapi sebenarnya dia tak usah dia bercerita mengenai benda-benda yang kita kata benda yang nampak pada kita sebenarnya. Manakala yang mengatakan 2 tadi, arji'u ba'dal manatiq syurutus sabiqa ila syartain faqat, 2 syarat saja. Yang ni ada setengah mantik yang ahli mantik meletakkan 2 syarat saja. Yang pertama ittihadul mawdu', yang kedua ittihadul mahmul. Senang. Satu dia tak ittihad, mestilah ittihad pada mawdu' dia, iaitu dia sudut mawdu' dan mahmul dia mahmul. Apa ittihad mawdu' mahmul itu? Contohnya Muhammad Fahim. Syarat yang kedua ni mudah cerita. Mestilah yang pertama mesti ittihad pada mawdu', lepas tu yang kedua mesti ittihad pada mahmul. Yang contoh kenapa? Kerana li'annahu yashmilu ittihad syarat wa ittihadul kull wal juz. Kerana dia dah merangkumi dah yang panjang 8 tadi, merangkumi pada ittihad syarat, ittihad kulli dan juz'u dia kata. Manakala ittihad mahmul ini dia kata li'annahu yashmilul baqi, yang lain yang 4 lagi tadi dah terangkum dalam mahmul. Makan, zaman tadi semua dah ittihad dalam mahmul. Maka dia kata cukuplah kita bagi 2 ni je dia kata. Maka memang mudah yang ni, tapi untuk kita faham dan tahu, maka kita perlu tahu. Kerana yang 8 tadi dia mendetaili kesemuanya. Tapi yang 2 ini dia mudah kira. Mudah kira je lah. Maka kamu mesti tahu dan hafal kesemuanya, itu perlu. Tapi untuk bagi Ustaz, untuk kamu menghafal contoh-contoh tadi sebenarnya tidaklah perlu. Cuma kamu perlu mengetahui bagaimana kita nak katakan ittihad itu. Ittihad zaman, ittihad makan, ittihad idaf. Kita perlu tahu saja. Lepas tu kamu bayangkan contoh dia, kamu masukkan contoh dia. Tidak ada masalah lah bagi kita. Baik, seterusnya mari kita sama-sama melihat bahagian yang seterusnya, iaitu bayan naqid kull min al-qadaya hamliyah wa syartiyah. Kita tengok mengenai bagaimana penerangan naqid, contoh ataupun contoh naqid di dalam hamliyah dan juga di dalam syartiyah. Kedua-duanya akan diterangkan selepas ini. Bayan sebelum itu dikata bayan naqid li kulli qadiyah alimasa mimma sabaqa an al-qadiyah imma an yakun mawdu'uha shakhsan muayyanan la yuqalu ala kathirain wa tusamma shakhsi. Maka kalau seandainya ayat tersebut dalam qadiyah tersebut terdapat syakhs muayyin tertentu seperti Muhammad, itu nama dia adalah syakhsi. Dia terang baliklah ni. Dia kata dah bercerita sebelum ni, dia kata dalam bab qadiyah. Maka ini dia terang sekali lagi untuk kita ingat kembali, yang mana dia kata kalau seandainya sebut orang tertentu maka dia adalah syakhsiyah.
Wa imma an yakun mawdu'uha kulliyan, يعني يقال على كثيرين فإن كانت مصورة بصور كلي فهي كلية. Seandainya dia kata kalau maudhu' ni adalah maudhu' kulli, tadi maudhu' syaksi, maka syaksiyah. Tapi kalau maudhu' dia adalah maudhu' kulli, maka dia adalah kulli. Dan makna ala kathirin. Fa in kanat masura bisur kulli, dan dia juga ada sur kulli seperti kul. Maka dia adalah dipanggil sebagai kulliyah. Wa in kana masura bisur juz'i fahiya juz'iyah. Seandainya dia ada sur juz'i seperti ba'd, kathir, maka dia ada juz'iyah. Wa in kanat ghair masura fahiya muhmalah. Seandainya dia tidak menerima sebarang sur dan juga dia tak ada syakhs muayyan, maka dia adalah dipanggil sebagai muhmalah. Fa anwa'ul qadaya arba'ah, maka ketahuilah kita bahawa qadiyah ini terbahagi pada 4, iaitu kulliyah, pertama kulliyah, juz'iyah, syakhsiyah dan juga muhmalah. Wa kana minha imma mujabah aw salibah. Jadi daripada 4 tadi dia pecah menjadi 2. Daripada 4 pecah 2. Jadi semua sekali total adalah 8. Iaitu kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah, syakhsiyah mujabah, syakhsiyah salibah, muhmalah mujabah dan juga muhmalah salibah. Seterusnya kita tengok pada naqidul qadaya hamliyah. Contoh yang pertama adalah daripada hamliyah, dulu dia tunjuk pada kita, iaitu qadiyah kulliyah mujabah naqiduha juz'iyah salibah. Qadiyah kulliyah mujabah, naqid dia adalah juz'iyah salibah. Contoh, kita tengok contoh terus. Kullu burtuqal fakiha, an-naqid laysa ba'du burtuqal fakiha. Wal 'aks sahih bima'na anna al-juz'iyah salibah naqiduha kulliyah mujabah. Baik, kita tengok pada contoh dia. Baik, kita tengok pada contoh kita. Contoh kita pada dikata kulliyah mujabah, naqid dia adalah juz'iyah salibah. Baik. Dia kata contoh dia adalah kullu burtuqal fakiha. Maka naqid dia adalah naqid dia laisa ba'd. Sebab juz'iyah salibah ini adalah sur juz'iyah salibah, laisa ba'd. Ini namakan kulliyah kerana ada kulli. Kita tahulah kerana ada kulli maka dia adalah kulliyah mujabah. Laisa ba'd burtuqal fakihah, telah menjadi dia salibah. Semua burtuqal adalah fakihah. Maka qadiyah ini adalah qadiyah yang benar. Ingat, dia satu benar dan satu lagi mestilah qadiyah tersebut adalah salah. Kita tengok, laisa ba'd burtuqal fakihah, bukanlah setengah burtuqal itu fakihah, maka itu adalah qadiyah yang salah. Sedangkan semua burtuqal adalah fakihah, maka ini qadiyah yang salah. Satu betul, satu salah, maka ini adalah dipanggil sebagai tanaqud. Dikata walau badalat al-qadiyatain al-madhkuratain faja'alat al-ula thaniya wa thaniyatu al-ula la ataka al-mithal ka'an taqulu laysa ba'd al-burtuqal fakihah naqiduha qul al-burtuqal fakihah wa hakadha taf'alu fi kulli al-amthilat al-atiyah. Maka dia kata yang kita sebutkan akas sahih ini dengan makna bahawa akas ini betul lah. Maka dia kata akas ini juga membawa makna seandainya dia beri qadiyah juz'iyah salibah, maka akas dia tanaqud dia adalah kulliyah. Maksudnya sama aja kalau dia bagi qadiyah kulliyah mujabah, tanaqud dia adalah juz'iyah salibah. Kalau seandainya dibagi qadiyah juz'iyah salibah, tanaqud dia adalah kulliyah
mujabah. Dia kata itulah. Lepas-lepas ni contohnya sama saja. Dia akan bagi satu saja ataupun dia sebut juga tulisannya di bawah tu. Cuma dia kata begitulah keadaannya. Maka kita boleh ambil formula dia bahawa akas dia tanakuk dia adalah berpusat di sini saja. Dia pusing yang ni je. Kalau juz'iyah salibah maka tanakuk dia adalah kulliyah mujabah. Baik. Yang kedua, tengok yang kedua iaitu kulliyah salibah. Kulliyah salibah naqiduha juz'iyah mujabah. Dia kata naqiduha juz'iyah mujabah. Misal la syai' min al-fakiha bihaywan. Naqiduha ba'd al-fakiha haywan. والعكس الصحيح يعني أن الموجبة جزئية يكون نقيضها سالبة. كلية فنقيض بعد الفاكهة عناب. حواء لا شيء من الفاكهة بعناب. Baik, kita tengok contoh dia. Baik, yang seterusnya kita tengok pada yang kedua. Contoh dia iaitu akas sebab nak tanakut. Sebab dia berkata akas ada kat situ. Jadi tanakut yang kedua iaitu kulliyah salibah. Tanakut dia adalah juz'iyah mujabah. Contoh ini beri la syai' min al-fakihah haiwan. Tiada satu pun daripada buah atau fakihah haiwan. Maka kita kata hadzal qadiyah sahih atau sahih lah. Ini adalah qadiyah yang benar. Maka ingat dalam tanakut satu benar, satu lagi adalah yang salah ataupun salah yang menghasilkan adalah yang benar. Maka ba'dul fakihah haiwan ini adalah qadiyah yang salah. Setengah fakihah adalah haiwan. Dah bagaimana pula buah itu haiwan? Takkan jadilah. Maka tanakut ini adalah satu benar dan satu salah. Maka dia adalah tanakut dipanggil. Baik, dia kata al-aqs sahih yakni anal mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah tanakut dia adalah kulliyah salibah, dia kata. Contoh lain dibagi pada situ ialah ba'dul fakihah 'inab. Huwa la syai' min al-fakihah bi'inab. Maka ditunjukkan situ adalah sama saja keadaannya. Kalau dibagi qadiyah juz'iyah mujabah maka tanakut dia adalah kulliyah salibah. Baik, yang seterusnya yang ketiga di bawah itu muhmalah mujabah. Di sini perlu sedikit berhati-hati. Kerana kenapa? Kita tengok. Sebab apa kita kata di sini berhati-hati. Baik, al-muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah naqiduha muhmalah salibah. Misal العنب فاكهة نقيضها العنب ليس بفاكهة والعكس الصحيح يعني المحملة سالبة يكون نقيضها محملة موجبة. Baik. Kita tengok pada contoh yang seterusnya itu. Contoh yang seterusnya itu dia kata apa dia? Naqiduha muhmalah salibah. Baik, muhmalah mujabah. Naqid dia adalah muhmalah salibah, dia kata. Misal contohnya dia kata al-'inab fakihah. Al-'inab fakihah. Maka ini adalah kita katakan sebagai qadhiyah yang betul, yang benar. Sidq. Al-'inab fakihah. Baik, maka nakid dia adalah al-'inab laisa bifakihah. Kalau kita katakan muhmalah salibah, maka 'inab bukan fakihah, maka itu adalah penafian yang salah. Maka satu benar dan satu salah ini adalah dipanggil sebagai tanaqud. Wa sahih yakni al-muhmalah salibah, maka nakid dia adalah muhmalah mujabah, dia kata. Daripada muka surat yang sebelah itu fi safhat ba'dahu safha 28 al-insan laysa bihaywan naqiduha al-insan haywan. Itu contoh dia. Baik, al-muhmalah ta'khudh hukm juz'iyah li'annaha fi quwwatiha. Ingat dalam qadiyah sebelum ni dia kata sebut ada kuah-kuah tertentu. Maka ulama mantik mengatakan bahawa
boleh je kita gunakan juga dalam tanaqud ini, iaitu kita mengambil kira kepada quwwah bagi muhmalah, iaitu juz'iyah dia kata. Maka fal muhmalah mujabah, maka muhmalah mujabah ini nakid dia boleh jadi yang kedua, iaitu kulliyah salibah. Muhmalah salibah, baik. Wal muhmalah salibah naqiduha kulliyah mujabah, fa naqidul insan hayawan wa haya muhmalah mujabah, la syai' minal insan bihayawan, wa naqiduha muhmalah salibah kulliyah mujabah, misl hayawan laysa bi insan, kull hayawan insan, wa kullu ra'yain fil muhmalah sahih. Baik, dia kata kalau kita mengambil kira, kalau kita kata dia muhmalah itu sebagai dengan quwwah fi quwwah juz'iyah, maka kita gunakan nakid dia adalah kulliyah salibah. Tapi bila kita kata nakid dia adalah kulliyah salibah, bukan dia tak boleh pergi dah sana. Itu kan macam yang atas tadi, kalau juz'iyah mujabah maka nakid dia adalah kulliyah salibah. Tetapi kalau muhmalah dia ambil quwwah saja, maka dia ada kulliyah salibah. Kalau kita guna pendapat inilah, maka kalau seandainya muhmalah salibah, maka nakid dia adalah kulliyah mujabah. Dia kata itu. Maksudnya kalau seandainya muhmalah ni di sini muhmalah mujabah, ni muhmalah mujabah. Tapi kalau seandainya dia muhmalah salibah, kalau kita guna pendapat yang kedua, quwwah dia adalah quwwah juz'iyah, maka muhmalah salibah akan nakid dia adalah kulliyah salibah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok muhmalah salibah kulliyah mujabah. Okey, baik. Dilawanlah, ditukar pada bahagian belakang tu. Baik. Maka dia kata wakila ra'yain fi muhmalah sahih. Maka kedua-dua pendapat ini boleh kita boleh ambil kira lah. Kita boleh guna kedua-duanya. Kalau seandainya kamu jawab kedua-dua soal dengan jawapan mana-mana jawapan adalah betul. Mana-mana jawapan adalah betul dan tidak ada masalah. Contoh yang Ustaz bagi mudah sini iaitu aina fakihah yang tadi, al-ba'dul aina laysa bifakihah. Maka kita boleh juga buat menggunakan kulliyah salibah. Kalau kita gunakan kulliyah salibah, maka la syai' minal ainab bifakihah. Maka tidak ada satu pun daripada ainab adalah fakihah. Maka qadiyah ini adalah qadiyah yang salah. Maka bila kita katakan dia salah, maka benar dan salah, maka ini adalah dipanggil sebagai tanaqud. Yang terakhir dalam bab hamliyah, dalam bahagian hamliyah ini ialah syakhsiyah. Naqid syakhsiyah mukhalif fil kaif. Dia tukar pada kaif. Pada kaif. Kita tengok fa syakhsiyah mujabah naqiduha syakhsiyah salibah. Sebenarnya sama dengan yang atas ni juga lah, ditukar kaif. Baik. Misal Muhammad insan naqiduha Muhammad laysa bi insan, wa aks sahih fa syakhsiyah salibah naqiduha syakhsiyah mujabah. Misal Muhammad laysa bi insan naqiduha Muhammad insan. Baik, sini tak perlu tulis, tengok pada buku kamu je. Baik, syakhsiyah naqid adalah syakhsiyah syakhsiyah mujabah. Kalau syakhsiyah mujabah, nakid dia syakhsiyah salibah. Gitu. Baik. Sama je lah, maksudnya kalau syakhsiyah salibah, maka nakid dia adalah syakhsiyah mujabah. Tukar je. Dan contoh dia Muhammad insan, maka Muhammad insan adalah benar. Kemudian yang mana? Maka nakid dia adalah Muhammad laisa bi insan. Itu dah nampak terang lah bahawa nakid qadiyah itu adalah qadiyah yang salah. Maka sekali itu untuk contoh bagi qadiyah hamliyah. Pada muka surat sebelah kita tengok
Baik. Dalam nakid qadaya syartiyah, ingat syartiyah terbagi kepada dua, iaitu syartiyah munfasilah dan juga muttasilah. Syartiyah muttasilah dan juga syartiyah munfasilah. Dua lah. Maka dikata ma sabaqa min amthilati innama huwa binisbah lil qadaya hamliyah wa mithlu yajzi fi qadaya syartiyah. Dia kata sebenarnya lebih kurang je sebenarnya cerita dalam hamliyah tadi adalah sama saja. Ini saja formula yang perlu kamu ingat. Yang perlu kamu ingat ini saja, dia kata sama saja sebenarnya. Cumanya pengarang cuba datangkan contoh-contoh yang banyak kepada kita supaya kita lebih faham dan nampak mengenai perbezaan di antara qadiyah hamliyah dan juga qadiyah syartiyah. Kalau dia kata sama-sama, takutnya tak nampak, tak sampai. Sebabnya kita main dalam mantik, kita bermain menggunakan otak. Jadi kalau takut kalau seandainya dia datangkan contoh, kita gagal nak nampak contoh dia. Kita reka sendiri, itu sangat bahayalah. Jadi dia tak mahu kita reka dulu sebelum dia bagi contoh-contoh dia. Nak reka lepas tu tak apalah. Tapi dia kata dia berpandukan contoh-contoh yang diberikan ini. Maka kita boleh tengok pada buku kita, sama lebih kurang saja yang ini, iaitu tengok pada yang pertama, fasyartiyah mujabah kulliyah naqiduha salibah juz'iyah. Sama je dia kata naqid dia adalah salibah juz'iyah. Misal fi muttasilah, kullama kana hadha burtuqalan kana fakihah. Itu adalah qadiyah sidq, benar. Naqiduha laisa kullama in kana hadha burtuqalan kana fakihah. Itu adalah khata' atau kadhib. Maka ini adalah dipanggil sebagai tanaqud. Ingat, tanaqud selama-lamanya mesti satu benar, satu lagi qadiyah adalah salah. Wa misaluha fi al-munfasilah. Ini juga contoh bagi munfasilah. Daiman imma ayyakun jism sakinan atau mutaharrikan. Selama-lamanya bahawa satu jisim itu sakinan atau mutaharrik. Naqiduha, maka naqid laisa daiman imma ayyakun jism sakinan atau mutaharrik. Keselama-lamanya, dia kata tidak selama-lamanya suatu itu jisim sakinan atau mutaharrik. Dia menafikan kedua-duanya terus. Maka ini adalah qadiyah yang salah. Sedangkan satu jisim itu mesti sakinan atau mutaharrik. Salah satunya mesti ada. Maka wal aks sahih, sama saja dia kata. Itu juga kalau kita katakan qadiyah syartiyah juz'iyah salibah, maka nakid dia juga adalah qadiyah syartiyah kulliyah mujabah. Dia kata syartiyah yang kedua, contoh yang kedua, syartiyah salibah kulliyah salibah. Dia kata naqiduha mujabah juz'iyah, naqiduha juz'iyah salibah. Maka dia kata naqiduha juz'iyah mujabah. Silap naqiduha juz'iyah mujabah. Misaluha fi muttasilah. Pada muttasilah, contoh pada muttasilah, laisa albatta in kanat syamsun tal'at kan lail mawjudan. Maka tidak sama sekali tidak, dia kata. In kana syams tala'at, apabila matahari itu terbit, maka malam itu wujud. Tidak mungkin akan berlaku, dia kata. Maka nakid ini, qadiyah ini adalah qadiyah yang sidq, benar. Maka nakid dia qad yakun in kana syams tala'at kal lail mawjud. Maka ini adalah nakid yang kadhib. Walakas sahih, misal, maka akas sahih dia kata misaluha fil munfasilah laisa albatta imma an yakun syams tal'at aw al-lail mawjudan. Naqiduha qad yakun imma an yakun syams tal'at aw al-lail mawjudan wal aks sahih. Maka dia kata sama jelah. Akas sahih dia kata seandainya dia pusinglah, dia pergi ke juz'iyah mujabah, maka nakid adalah kulliyah salibah. Tanya contoh dia tadi macam mana? Contoh dia samalah. Laisal batta imma yakun syams tala'at aw lail. Maka seandainya selama tidak selama tidak. Imma yakun syams, bila matahari itu terbit ataupun malam itu wujud. Maka dinafikan kedua
dia membenarkan kedua-duanya. Maka sebabnya sepatutnya salah satu sahaja berlaku. Kalau malam, malamlah. Kalau siang, sianglah. Tapi dia nafikan kedua-duanya. Matahari terbit pun dinafi. Malam, ada malam pun dia nafi. Itu salah lah. Sebabnya salah satu perlu berlaku dalam satu masa. Ini panggil sebagai syartiyah munfasilah, yang mana kita terangkan dalam bab syartiyah. Kena rujuk balik dalam bab syartiyah. Baik. Kita tengok pada contoh yang ketiga, mujabah syakhsiyah makhsusah. Ingat, di dalam kalau sebut syakhsiyah, lazimnya nama ini adalah nama kepada muhmalah. Di dalam syartiyah, nama dia adalah makhsusah. Makhsusah nama dia. Ni syakhsiyah. Syakhsiyah, nama di dalam syartiyah, nama dia adalah makhsusah. Ini adalah makhsusah. Yang ini dinamakan sebagai makhsusah. Ada beza tak? Ada sedikit bezaan, tapi lebih kurang saja. Ada sedikit bezaan. Sedikit bezaan. Syakhsiyah itu syakhsun tertentu, orang tertentu. Tapi makhsusah ini lebih fokus kepada az-zamaniyah, zaman. Al-ghadan, yaum, al-an. Itu adalah bagi qadiyah syartiyah. Kita akan pada contoh dia. Naqid salibah, maka naqid bagi syakhsiyah mujabah adalah syakhsiyah salibah. Dia kata. Contoh dia bagi muttasilah, in ji'tanil an akramtuka. Kalau kamu datang sekarang, aku akramtuka, aku muliakan kamu. Naqid dia laisa in ji'tanil an akramtuka. Dia menafikan yang tadi, maka dia adalah satu penipuan, kazib dipanggil. Dia kata wal aks sahih misaluha fil munfasilah imma yakun Muhammad al-an fil bait atau fil masjid. Dia kata sesungguhnya Muhammad itu sekarang berada di rumah ataupun di masjid. Ingat, dia salah satu mesti ada. Sama ada dia berada di rumah ataupun berada di masjid. Tapi bila kita buat naqid, kita buat sebab naqid dia adalah syakhsiyah salibah. Ingat sebelum ni syarat-syarat ittihad semua mesti ada dalam naqid ini. Jangan tiba-tiba cerita pasal lain, tak boleh. Tiba-tiba Muhammad fis suq. Macam mana? Tak ada kaitan. Sebab tadi Muhammad fil bait atau fil masjid. Tapi naqid tiba-tiba Muhammad fis suq. Memanglah kazib, tapi sebab tadi ittihad tadi, maka dia tidak dipanggil sebagai naqid dalam naqid. Naqid wa laisa imma an yakun Muhammad al-an fil bait atau fil masjid. Maka dia nafikan kedua-duanya. Muhammad tidak ada di rumah dan tidak ada di masjid. Ini salah. Ini salah lah. Sebabnya Muhammad perlu ada di salah satu tempat tersebut. Wal aks sahih. Maka sama saja kalau kita katakan syakhsiyah, qadiyah yang diberi adalah qadiyah syakhsiyah salibah, maka naqid dia adalah syakhsiyah mujabah. Sebab biasanya soalan dia bagi dah ayat, dia minta saja kamu tukar naqid dia kepada naqid yang sahih lah. Naqid yang sahih. Ya, walaupun naqid sahih, tapi ayat dia adalah kazib. Jangan bagi pening lagi. Tapi itulah keadaannya. Walaupun dia kalau tanya sahih atau khata fi hadzal naqid, sahih naqid itu sahih. Naqid itu betul, kaedahnya benar. Tapi ayat yang dihasilkan adalah satu sidik dan satu kazib daiman. Ingat. Kita tengok pada muka surat yang sebelah. Contoh yang keempat yang diberi ialah muhmalah mujabah syartiyah. Syartiyah mujabah, muhmalah mujabah. Misal zalika fi muttasilah. In kana hadha burtuqalan kana fakiha. Naqiduha salibah kulliyah. Sebab tadi dalam muhmalah dia ada dua naqid. Kita boleh pilih dan kedua-duanya benar. Tapi di sini dia tak nyatakan perkara tersebut. Dia hanya menyatakan bahawa muhmalah mujabah naqid dia adalah kulliyah salibah atas alasan yang sama, iaitu quwwah juz'iyah. Fi quwwah juz'iyah. Maka dia kata
ليس البتة إن كان هذا برتقال كان فاكهة. مثالها في المنفصلة إما أن يكون هذا أبيض أو أسود. نقول ليس البتة إما أن يكون هذا الأبيض أو الأسود. Baik. Maka dia kata dalam muhmalah mujabah nakir adalah kulliyah salibah. وهذا معنى قولنا العكس صحيح فيما مضى أن جعل القضية الأولى الثانية والثانية الأولى. Maka sama je lah dia kata kalau begitu muhmalah salibah nakir dia adalah kulliyah mujabah dia kata. Sebenarnya sama je lah dia kata atas tu, tapi dia bagi juga kepada kita muhmalah salibah supaya kita tak celaru kat bawah tu. Dia bagi sikit pada kita. Yang kelima itu naqidah kulliyah mujabah. Seandainya muhmalah salibah, maka naqid dia adalah kulliyah mujabah ni, kulliyah mujabah. Baik. Liannaha kullama alimat fi quwwah juz'iyyah, kerana seperti yang kita tahulah dia adalah quwwah juz'iyyah. Mithaluha muttasilah laisa in kana hadha taliban kana mujtahidan. Tidaklah seorang pelajar itu dia mujtahid atau taliban atau kana mujtahid. Maka kalau seandainya dia bukan seorang pelajar itu seorang yang berusaha, dia kata. Maka qadiyah ini adalah qadiyah khati'ah atau kazibah. Naqiduha kullama kana hadha taliban kana mujtahidan. Dia kata selama mana seorang pelajar, dia seorang pelajar, maka dia mesti mujtahid, dia mesti berusaha. Maka ini adalah satu tuntutan yang benar sebenarnya. Sebenarnya memang seorang pelajar mesti mujtahid. Yang kamu malas itu masalah kamu, tapi dia mesti rajin untuk rajin. Maka itu adalah qadiyah ini dipanggil qadiyah sidik. Jangan pandai-pandai kamu kata mana ada aku malas. Ada, itu kamu malas. Tapi sepatutnya seorang talib itu mesti rajin. Maka ini adalah qadiyah yang sidik, benar. Maka tadi salah, satu benar. Dan pengarang ini memang perlu dipuji kerana dia seorang pengarang yang sangat hebat. Kerana di awal-awal tadi dia tak ada sebut nakid yang mukhalif. Maksudnya yang sebelah sini dia tak sebut, di sebelah sini. Di dalam yang akhir ini disebut supaya kita sedar bahawa tak semestinya qadiyah yang mula-mula itu adalah qadiyah yang benar. Sebab kalau kita tengok contoh-contoh, rujuk contoh-contoh yang sebelum tadi, dia bagi yang benar dulu, nakid dia adalah yang salah. Sebenarnya tidak sisi berlaku begitu. Boleh jadi dihatangkan qadiyah yang salah terlebih dahulu, maka nakid dia adalah nakid yang sidik. Kenapa? Kerana dia syarat dia mestilah sidik satu, qadiyah sidik satu, qadiyah kazib satu. Maka daiman selama-lamanya mesti benar, mesti satu-satunya adalah salah. Tak kira dia dulu, yang mana dulu, benar dulu atau salah dulu, yang penting dia tidak sama. Yang penting dia satu benar, satu salah. Itu syarat dia. Baik. Laisa imma yakun hadha nabatan aw 'inaban. Naqiduha kulliyah mujabah daiman imma yakun hadha nabatan aw 'inaban. Baik. Itu adalah contoh dia yang mana memang sama saja bagi contoh, memang kamu perlu kaji dia sendiri dan kamu mesti pastikan luang masa supaya kamu dapat membezakan, membuat perbezaan antara contoh-contoh tadi. Kamu letak dalam kertas baik-baik, tulis semua contoh-contoh tadi. Sebabnya kalau dalam bentuk buku kamu tu kita memang belajar dalam STAM. Dalam STAM ini kita belajar turasi, ilmu turasi. Maka kita belajar dalam bentuk tulisan penuh macam tu. Tapi untuk kita lebih faham dan jelas lagi, kamu perlu tulis dia balik dalam bentuk satu perkataan satu contoh. Kamu datang tulis macam ni, tulis contoh dia, tulis lagi, tulis contoh dia, supaya kita dapat nampak perbezaan-perbezaan di antara contoh-contoh tersebut. Dan sebab itu daripada awal Ustaz kata kamu wajib ingat sur memang wajib ingat. Sebab di sinilah kita nak guna sur tadi. Kita nak guna, kalau seandainya kita tak tahu sur kulliyah, sudah kita tak dapat nak buat muhmalah pada kulliyah mujabah ataupun kulliyah salibah ataupun juz'iyah. Maka sur wajib diingat. Maka ingatlah contoh-contoh semua, contoh-contoh sur itu tak banyak pun, setiap sur
paling banyak yang kalau kamu rujuk pada bahagian qadhiyah sebelum ini, yang paling banyak ada 3 paling banyak. So dan tidaklah terlalu panjang. Kalau kulliyah, kul antaranya, jami', amma ataupun banyaklah benda-benda macam tu, maka kamu perlu tengok semua tadi adalah contoh-contoh sur yang perlu memang wajib ingat. Jadi tolong hafal dia dan hadam dia kesemuanya, dan kamu boleh tengok dalam bab tanakut ini. Sebenarnya bab tanakut adalah bab yang agak mudah sebenarnya. Dia tak melibatkan perubahan yang besar. Dan kita boleh tengok contoh apa yang dikatakan di bawah itu tanbih. Tanbih, dia kata lahaz annahu la tanaqud baina, tidak akan berlaku tanaqud di antara mujabatain, 2 mujab. Tengok pada formula kita ni, positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif. Nampak dia kata tidak akan berlaku mujab. Maksudnya dua-dua positif, yang ni positif juga. Positif, yang ni positif. Tak boleh dia kata. Kedua-duanya tak boleh. Begitu juga wala baina salibain, begitu juga salib, negatif tak boleh. Negatif syakhsiyah salibah, nakid dia syakhsiyah salibah, tak boleh. Ataupun muhmalah mujabah, nakid dia muhmalah mujabah, tak boleh. Dia kata sebabnya dia mestilah khilaf antara kedua-dua qadhiyah tadi. Begitu juga wala baina kulliyatain wala baina juz'iyatain. Baik, di antara juz'i dan kulli juga tidak boleh berlaku. Kulliyah mujabah, juz'iyah salibah. Maka tak boleh. Kulli mesti juz'i, kulli juz'i, juz'i kulli, juz'i kulli. Yang ni lain cerita. Yang kata yang atas kulli dengan juz'i dia kata. Itu tak boleh. Yang bawah ni tukar hanyalah pada bahagian kaif sahaja. Bahagian kaif sajalah. Yang penting positif negatif tak boleh bersama. Maka dia adalah bab tanakut yang antara bab yang agak mudah sebenarnya. Kalau kamu tak boleh menguasai tanakut, tolong kuasai dia. Kenapa? Kerana dalam bab seterusnya ini, iaitu dalam bab, kita akan tengok dalam bab akas nanti, bab akas nanti dia lebih sedikit mencabar. Dan kamu jangan risau kerana tahun ini kalau ikut silibus kita yang baru, bab yang sangat mencabar bagi Ustaz sebagai seorang guru dan pernah belajar dulu. Bab kias adalah satu bab yang sangat mencabar sebenarnya, sangat mencabar. Tapi bab itu ghair muqarrah, bukan muqarrah kita untuk tahun 2020 katanya. Wallahu alam. Apapun insya-Allah kita akan cuba belajar, dan juga jika ada kesempatan kita akan tengok juga mengenai bab qiyas sebagai ilmu tambahan insya-Allah. Tapi untuk masa sekarang itulah muqarrah kita sehingga akas mustawa. Maksudnya satu lagi lah bab dalam di dalam muqarrah kita. Apapun, pastikan kamu ulang dan tengok balik contoh-contoh tadi supaya kita lazim dengan contoh-contoh yang ada tadi. Sekadar itu sahaja untuk penerangan mengenai tanaqud. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.